Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan mentangkan tentang tajuk pengurusan jenazah. Saya Najwa Zahra binti Azhar, nombor matrik D183-11007. Pengenalan iaitu sakaratul maut adalah antara peristiwa yang akan dilalui setiap makhluk di muka bumi ini sebelum menempuh saat kematian. Antara permulaan seseorang itu untuk melangkah ke alam barzakh, ia pasti datang dan tidak akan lewat walau sesaat, seperti mana firman Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 57 yang membawa maksud iaitu tiap-tiap diri sudah tetap akan masuk mati, kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami untuk menerima balasan. Kita semua akan merasai detik kematian dan tidak ada yang kekal melainkan Allah. Yang menjadi persoalan bila, di mana, bagaimana kematian itu berlaku, ia kekal menjadi rahsia Allah. Pengurusan jenazah adalah merupakan perkara yang tidak boleh kita elakkan begitu sahaja. Ia merupakan fardu kifayah ke atas umat Islam. Dengan adanya sebahagian umat Islam yang mengetahuinya, maka akan selesailah tanggungjawab itu. Perkara yang dituntut terhadap seseorang Muslim yang sedang nazak. Yang pertama adalah ajarkan kalimah la ilaha illallah. Duduklah di sebelah telinga kanan atau kiri ahli keluarga kita itu yang sedang nazak tu dan lafazkan kalimah suci iaitu la ilaha illallah dengan perlahan dan jelas. Ia adalah berdasarkan hadis Nabi yang bermaksud ajarkanlah kepada orang yang hampir mati dalam kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah sesungguhnya apabila seseorang anak Adam itu apabila ketika sakaratul maut dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka dia meninggal dalam husnul khatimah. Seelok dan sebolehnya orang yang mengajarkan kalimah tersebut biarlah yang paling disayangi dan hampir dengannya. Isyarat syahadah sudah memadai kerana mungkin orang yang hampir mati itu sudah melafazkannya secara perlahan atau di dalam hati. Yang kedua adalah tutup mata, mulut dan kiamkan jenazah. Jika mata dan mulut jenazah terbuka, tutuplah, dan jika mengalami kesukaran bolehlah diurut dengan sedikit minyak. Mata jenazah terbuka bukanlah bermaksud azab dari Allah. Ini seperti mana hadis baginda Nabi yang mana menceritakan perbuatan Nabi ketika melawat jenazah Abu Salamah. Maksudnya Rasulullah SAW masuk atas Abu Salamah dan keadaan matanya terbuka. Lalu Nabi menutupnya dan bersabda, sesungguhnya roh orang mati apabila dicabut, ia akan diikuti pandangan mata. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga adalah menutup seluruh jasad si mati dengan kain. Apa-apa jenis kain boleh digunakan dan sebaiknya yang sedikit tebal agar tidak tersingkap aurat si mati. Bagi mengelakkan perut jenazah menjadi kembung, bolehlah diletakkan benda yang sedikit berat seperti buku dan sebagainya. Keempat, setelah selesai semua langkah di atas, bolehlah diletakkan jenazah di tempat yang sedikit tinggi seperti tilam dan bukan di lantai. Kedudukan jenazah adalah kaki menghadap kiblat seperti pandangan Imam Nawawi yang masyhur. Yang kelima adalah menghubungi pihak berwajib. Kematian perlulah segera dimaklumkan kepada pihak pasukan perubatan untuk pemeriksaan jika ia berlaku di rumah, dan diikuti jiran tetangga dan pihak masjid untuk persediaan kerja-kerja memandikan jenazah dan menggali liang lahat. Jadi sentiasalah ke masjid dan bergaul dengan mereka agar tidaklah menelefon mereka sewaktu terdapat kematian saja. Laporan polis juga hendaklah dibuat sama ada kematian berlaku disebabkan jenayah ataupun tidak. Segerakanlah urusan pengebumian kerana ada diriwayatkan sebuah hadis, maksudnya bersegeralah kalian dalam menguruskan jenazah. Sekiranya dia jenazah yang soleh, nescaya dia merupakan suatu kebaikan yang kamu hantarkan ia kepadanya. Namun sekiranya dia tidak soleh, maka itu suatu keburukan yang kamu pikul di atas bahu-bahu kamu. Hadis riwayat Bukhari. Cukup di sini saja. Saya serahkan kepada sahabat saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Izzah Nazihah binti Nazir, nombor matrik D183-11492. Perkara yang sunat dilakukan kepada orang Muslim selepas mati. Apabila seseorang itu mati dan keluar rohnya, sunat dilakukan perkara-perkara berikut. Yang pertama, memejamkan kedua belah matanya dan mengikat dagu supaya mulutnya tidak terbuka. Hal ini berdasarkan hadis, maksudnya
Nabi SAW menziarahi jenazah Abu Salamah radhiyallahu anhu yang matanya terbuka, lalu baginda memejamkannya. Yang kedua, melembutkan sendi kedua belah tangan dan kakinya serta anggota yang lainnya dengan senaman ringan. Contohnya, kalau jenazah tu dah mati, kita tangan dia akan keras sebab darah dah berhenti. So apa yang kita kena buat, kita kena melembutkan sendinya. Maksudnya kita dengan senaman ringan, kita tarik sikit untuk melegakan sendi dia. Okey, yang ketiga, meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya supaya tidak kembung yang boleh mencemarkan pandangan, dan sunat ditutup seluruh anggotanya dengan kain nipis. Biasanya orang akan letak kain batik ataupun kain plekat ataupun selimut lah selepas jenazah tu dah mati. Yang keempat, sunat menanggalkan kesemua pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhani Sabarina binti Muhammad Pizo. Nombor kad matrik D193111841 akan menerangkan perkara yang wajib dilakukan kepada orang mati. Okay, dia ada 4 step, iaitu yang pertama memandikan mayat, yang kedua mengkafankan, yang ketiga solat jenazah, yang keempat mengebumikan mayat. Okey, mari saya terangkan satu persatu. Okay. Yang pertama ialah memandikan mayat. Pertama, cara ringkas yang mencapai maksud mandi dan terlepas daripada dosa ialah menghilangkan najis yang mungkin terdapat di badan, kemudian meratakan air ke seluruh badan mayat. Cara yang kedua ialah cara paling sempurna yang mengikut sunnah, antaranya ialah yang pertama, mayat diletakkan di tempat lapang dan tinggi serta aurat mayat ni ditutup dengan sempurna. Yang kedua ialah orang yang memandikan mayat hendaklah mendudukkannya di tempat mandi dengan keadaan yang condong ke belakang. Kepala mayat disandarkan ke kanannya, manakala tangan kirinya mengurut perut mayat dengan tekanan yang kuat supaya segala najis yang terkandung dalam perut mayat itu keluar. Dan seterusnya, balut tangan kiri. Orang yang mandikan mayat ni, balut tangan kiri dia gunakan pecah kain ataupun boleh guna sarung tangan untuk membersihkan kemaluan mayat tersebut. Bersihkan mulut dan hidungnya dan ambilkan wuduk untuk mayat tersebut. Wuduk seperti wuduk biasalah. Okay. Yang ketiga ialah basuh kepala dan mukanya dengan sabun. Sikat rambut mayat tersebut jika mayat tersebut tidak botak. Sikat rambutnya, dan rambut yang luruh diletakkan kembali di tepi mayat untuk dikebumikan sekali. Cara keempat ialah memandikan keseluruhan sebelah kanan bahagian hadapan badan mayat selari dengan mukanya, kemudian keseluruhan sebelah kiri bahagian hadapan badan juga selari dengan mukanya. Mandikan pula sebahagian rusuk kanannya selari dengan tengkuk, dan diikuti rusuk sebelah kiri juga selari dengan tengkuk. Dengan cara ni, maka selesailah keseluruhan untuk ratakan air ke bahagian mayat tu untuk kali pertama, dan sunat diulang 2 kali bagi mencukupkan 3 kali. Okey, bagi mayat yang tidak berada dalam keadaan berihram, campurkan sedikit kapur barus di dalam air tersebut pada mandian yang ketiga. Okey, jika mayat tersebut dalam keadaan berihram, mandikan dia seperti biasa sebagaimana mayat yang lain, cuma air tu tak dicampur dengan kapur barus atau sesuatu yang berharum lah, yang di mandian ketiga itu. Dan mayat lelaki wajib dimandikan oleh orang lelaki, mayat perempuan harus dimandikan oleh orang perempuan. Okey, kalau dalam situasi suami isteri, isteri dia meninggal, maka harus bagi suaminya untuk memandikan mayat isterinya. Sama juga seperti kalau suaminya meninggal, maka harus bagi isteri tersebut untuk memandikan mayat suaminya. Okey, jika tidak ada yang memandikan mayat perempuan melainkan lelaki bukan mahramnya, atau tak ada yang nak mandikan mayat lelaki melainkan perempuan yang bukan mahram dia, kiranya gugur tuntutan mandi dan hendaklah digantikan dengan tayamum. Yang kedua ialah mengkafankan. Kafan yang dituntut syarak ialah membalut tubuhnya dengan sehelai kain, yang begitu juga di kepala dan tidak dalam keadaan berihram.
jika dia tidak ada dalam keadaan berihram lah. Okey. Makruh jika mengkafankan mayat dengan kain selain daripada warna putih ataupun yang menyerupai baju atau membalut kepalanya dengan serban. Okay. Lebih sempurna bagi mayat lelaki ialah mengkafankannya dengan 3 helai kain putih yang setiap helainya sama panjang dengan tubuh badannya. Lebarnya pula kira-kira boleh membalut seluruh tubuh mayat tersebut lah. Tak kisahlah saiz mayat tu kan, ikut saiz mayat tu. Lagi macam saiz dia besar, besarlah balutan, panjanglah lagi lah, lebarlah lagi kain itu. Okay. Hadis Aisyah katanya, Rasulullah SAW telah dikafankan dengan 3 lapis kain kafan yang bersih tanpa baju dan serban. Riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Okay, bagi mayat perempuan ialah sunat dikafankan dengan 5 helai kain putih. Okey, sehelai kain yang menutup daripada pusat hingga ke hujung badan, sehelai tudung yang menutup badan sebahagian atas hingga ke kain, 2 helai lagi setiap satu membalut seluruh tubuhnya. Hadis ni Nabi SAW menyuruh kafankan puteri baginda Ummu Kalsum radhiyallahu anha dengan cara tersebut. Okey, cara mengkafankan tersebut ialah bagi mayat yang bukan dalam berihram. Jika mayat lelaki dalam berihram, wajib dibiarkan kepalanya terdedah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lalu tentang orang yang mati terjatuh daripada untanya ketika itu dia dalam berihram. Muka mayat perempuan yang dalam ihram sama hukumnya dengan kepala mayat lelaki tersebut. Wajib menggunakan kain kafan daripada jenis yang harus dipakai ketika hidup. Oleh itu, tidak harus mengkafankan mayat lelaki dengan kain sutera asli. Okey, kapas hendaklah dibubuh di ubat mayat ataupun kapur baru pada semua rongga badan dan anggota sujud mayat tersebut. Begitu juga kafannya diikat dengan pecat kain, kemudian dibuka ketika di dalam kubur lah. Cara step yang ketiga ialah solat jenazah. Hadisnya Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersedih atas kematian Al-Najasyi, lalu baginda keluar ke tempat solat, berbaris bersama-sama sahabat dan bersolat sebanyak 4 kali. Okay. Tidak sah solat jenazah kecuali dimandikan. Kalau tak mandi, tak sah lah. Begitu. Okay, pertama, bertakbiratul ihram sambil berniat solat jenazah, berniat dalam fikiran. Bersolat jenazah 4 takbir fardu kifayah. Yang kedua, setelah bertakbir, letakkan kedua-dua tangan ke dada sebagaimana solat biasa. Kemudian membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, setelah selesai membaca Al-Fatihah, bertakbir pula kali kedua sambil mengangkat kedua-dua tangan hingga ke cuping telinga. Kemudian meletakkannya semula ke dada dan bacalah apa-apa selawat ke atas Nabi SAW. Selawat yang afdal ialah selawat Ibrahimiyah, sebagaimana yang telah disebut dalam bab hukum-hukum solat. Okey, selawat Ibrahimiyah ni macam mana? Okey, selawat Ibrahimiyah ni ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Yang keempat, bertakbir kali ketiga dan diikuti dengan mendoakan mayat. Okey, bagi doa jenazah lelaki dan jenazah perempuan sama, iaitu Ya Allah, inilah hamba-Mu dan anak kepada 2 hamba-Mu. Bagi doa untuk jenazah kanak-kanak ialah Ya Allah, jadikanlah dia sebagai laba bagi ibu bapa kandungnya, sebagai pinjaman, sebagai simpanan, pengajaran, iktibar dan pemberi syafaat kepada mereka. Berikanlah timbangan amal mereka kerananya dan limpahkanlah kesabaran ke dalam hati mereka. Jangan menimbulkan fitnah kepada mereka selepas kematiannya dan jangan hilang pahalanya dari dinikmati oleh mereka. Okay. Kelima ialah bertakbir kali keempat kemudian berdoa. Ya Allah, janganlah Engkau tahan pahalanya daripada kami dan janganlah
timbulkan fitnah kepada kami selepas kematiannya, serta ampunilah kami dan dia. Keenam, mengucapkan salam sebanyak 2 kali, iaitu ke kanan dan ke kiri. Yang terakhir ialah mengebumikan mayat. Cara wajib kebumikan mayat. Lubang yang tidak boleh keluar baunya. Lubang itu mestilah ditutup dengan sempurna supaya tak keluar bau. Tidak boleh dibongkar binatang buas. Seperti yang disebutkan, ditutup dengan sempurna supaya tanah itu tak mudah untuk binatang, apa-apa saja binatang untuk bongkar kubur itulah. Lepas tu, keadaan mayat menghadap kiblat. Setiap mengebumikan mayat ni, pertama, mengebumikan mayat di dalam kubur yang kadar dalamnya setinggi lelaki yang sederhana, yang meluruskan 2 tangannya ke atas. Luasnya pula ialah 1 hasta sejengkal. Yang kedua, wajib mengiringkan mayat ke sebelah kanan dengan menghadap kiblat dan pipinya sunat dikenakan pada tanah. Ketiga, sunat dibuat kubur yang berlahat jika keadaan yang keras. Lahat tu apa? Lahat itu ialah lubang yang digali pada dinding kubur sebelah kiblat. Keempat, sunat disorongkan mayat di bahagian kepalanya selepas meletakkannya di dalam lahat. Sunat bagi lelaki yang akrab dengan si mati untuk masuk ke dalam kubur untuk meratakan tanahnya. Manakala orang yang masukkan jenazah ke dalam lahat, sunat untuk membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda Alia binti Muhammad Azli, nombor cikdi 183-11016. Saya akan teruskan lagi dengan hukum mengiringi jenazah. Hukum mengiringi jenazah bagi lelaki dan perempuan. Kita akan pergi dulu kepada hukum lelaki. Hukum bagi lelaki adalah sunat untuk mengiringi jenazah ke kubur berdasarkan hadis Al-Bara' bin Azib yang bermaksud Rasulullah SAW menyuruh kami mengiringi jenazah, menziarahi pesakit, mendoakan pesakit, mendoakan orang yang bersin, memenuhi jemputan dan membantu orang yang teraniaya. Daripada riwayat Al-Bukhari. Begitu juga sunat untuk menunggu mayat selesai dikebumikan. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang membawa maksud, sesiapa yang bersama-sama jenazah hingga selesai disolatkan, dia mendapat 1 qiraat. Dan sesiapa yang bersama-sama sehingga selesai dikebumikan, dia mendapat 2 qiraat. Lalu bagaimana ditanya, apakah 2 qiraat itu? Baginda menjawab, ganjarannya umpama 2 buah bukit yang besar. Riwayat Al-Bukhari. Seterusnya, hukum bagi perempuan. Hukum bagi perempuan ni tidak sunat mengiring jenazah ke kubur, malah perbuatan itu bertentangan dengan sunnah dan wasiat Rasulullah SAW. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ummu Atiyah radhiyallahu berkata, yang bermaksud, kami ditegah mengiringi jenazah, namun ia bukanlah sebagai perintah kepada kami. Daripada riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa orang perempuan ni tidak ditegah dan tidak pula diharamkan mengiringi jenazah. Hal ini berdasarkan juga daripada hadis Ali radhiyallahu katanya yang membawa maksud, ketika Rasulullah SAW keluar, tiba-tiba baginda bertemu beberapa orang perempuan yang sedang duduk. Baginda bertanya, apakah yang menyebabkan kamu duduk? Lalu mereka menjawab, kami sedang menunggu jenazah. Baginda bertanya lagi, adakah kamu akan memandikannya? Mereka menjawab, tidak. Adakah kamu akan mengusungnya? Mereka menjawab lagi, tidak. Baginda seterusnya bertanya, adakah kamu akan memasukkannya ke dalam kubur? Mereka menjawab, tidak. Lalu baginda bersabda, baliklah, kamu dalam keadaan bersalah tanpa mendapat ganjaran. Riwayat daripada Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahawa mereka berdosa dan tidak mendapat ganjaran dengan perbuatan mereka mengiringi jenazah dan menghadiri pengebumian itu. Seterusnya, adat mengiringi jenazah. Yang pertama, mengiringi dengan berjalan kaki. Namun tidak mengapa sekiranya berkenderaan semasa balik. Hal ini berdasarkan hadis daripada Tauban radhiyallahu yang membawa maksud, Rasulullah SAW dibawakan binatang tanggapan kepadanya ketika baginda sedang mengiringi jenazah, tetapi baginda enggan menungganginya. Ketika balik, baginda telah menungganginya pula binatang tunggangan yang dibawa kepadanya.
Apabila ditanya, baginda menjawab, ketika itu para malaikat bersama-sama berjalan. Masakan aku pula menaiki tunggangan sedangkan mereka berjalan kaki. Aku menaiki tunggangan setelah mereka pergi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Seterusnya, haram membawa jenazah secara sambil lewa. Kerana dikhawatiri jenazah itu akan jatuh, ia sunat dibawa dengan keranda lebih-lebih lagi sekiranya mayat itu mayat perempuan. Ini kerana memelihara kemuliaan dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Yang ketiga, makruh berbuat bising ketika mengiringi jenazah. Malah sunat tidak meninggikan suara dengan sebarang bacaan, zikir dan seumpamanya. Sebaliknya, hendaklah bertafakur mengingati kematian dan balasannya. Yang keempat, afdal berjalan di hadapan bagi mereka yang mengiringi jenazah. Hal ini kerana mereka mensyafaatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesuailah mereka berada di hadapannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada Ibnu Umar radhiyallahu yang membawa maksud, aku melihat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar berjalan di hadapan jenazah, daripada riwayat Abu Daud. Dan yang terakhir adalah sunat mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Okey. Seterusnya, definisi bid'ah. Bid'ah menurut bahasa bererti sesuatu yang baru direka atau baru diadakan tanpa ada contoh atau asal yang seumpama sebelum itu. Tidak kira sama ada dalam urusan agama ataupun urusan lainnya. Okey, semua perkara yang bertentangan dengan adab-adab mengiringi jenazah disebut bid'ah dan hendaklah dijauhi. Seterusnya, contoh-contoh bid'ah. Okey, yang pertama, membawa bunga. Contohnya, membawa jambangan bunga bersama-sama jenazah ke kubur. Perbuatan tersebut telah menyerupai upacara pengemudian orang kafir dan mempunyai unsur-unsur membazir dan bermegah-megahan. Okey, yang kedua pula ialah makruh membina kubur atau menghias. Makruh tahrim membina kubur di sebelah dalam atau luarnya dengan menggunakan bahan yang menyerap bahan panas. Contohnya seperti simen, batu kapur. Walaupun menggunakan batu marmar, ia juga adalah haram. Hal ini berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu, katanya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna yujassasal qabr. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pembinaan kubur dengan batu kapur. Riwayat Muslim 970. Okey, yang ketiga pula ialah meratapi. Contohnya, kita mengeluh atau meratapi mayat dengan kata-kata dan perbuatan yang menampakkan kegelisahan kita dan hilang kesabaran. Contohnya seperti kita menyebut-jebut peribadiannya dengan kata-kata aduhai baiknya atau mulianya dia. Dan perbuatan menepuk-nepuk dada, mengoyak-ngoyak baju adalah haram. Hal ini berdasarkan hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asnatani fin nasi huma bihim kufrun ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayit. Maksudnya, dua perkara pada manusia yang kedua-duanya adalah dari perbuatan orang kafir, mencela keturunan seseorang dan meratap atas mayat. Riwayat Muslim 67. Yang keempat pula, membaca Al-Quran. Contohnya, kita mengupah pelajar tahfiz untuk membaca Quran di kubur sehingga habis 30 juzuk. Apa yang sunat hanya ialah
mengucapkan takziah kepada keluarga si mati selama tempoh 3 hari dari hari kematiannya sahaja. Okey, yang kelima pula, membuat kenduri. Contohnya, keluarga si mati ni sibuk menyediakan makanan dan menjamu orang ramai yang dinamakan kenduri sempena berlalu 40 hari. Seperti kebiasaannya pada hari ini. Sebaliknya, mereka yang menziarahi jenazah menyediakan makanan dan menghantar kepada keluarga si mati. Okey, itu sahaja mengenai bid'ah apabila kita menguruskan jenazah. Okey, terdapat 2 soalan mengenai bid'ah. Soalan yang pertama, apakah kesan-kesan apabila segelintir masyarakat mengamalkan amalan bid'ah? Okey, jawapannya ialah apabila kita mengamalkan amalan bid'ah, yang pertama, ia dapat memecah belahkan masyarakat kita. Dan yang kedua pula, ia akan menyebabkan masyarakat ragu-ragu dengan agama Islam. Dan yang terakhir, ia dapat mencemarkan kesucian Islam. Okey, yang kedua pula, baru-baru ini ada artis bukan Muslim telah mati bunuh diri. Lalu, peminat mereka berhimpun sebagai mengenang dan menangisi si mati. Adakah perbuatan itu dibenarkan? Okey, jawapannya ialah soalan di atas adalah berkaitan dengan meratapi dan hukum meratapi tak kira sama ada si mati itu Muslim atau tidak Muslim. Yang pasti, sekiranya orang yang meratapi itu Muslim, maka hukumnya haram atau berdosa. Okey, jadi itu saja mengenai bab mengenai bid'ah. Terima kasih.